rasa saya cukup Fadil Ustaz Muhammad Safwan untuk menyampaikan daurah pada majelis. Falyatafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna syafi'in وخصوصا إلى شيخ فطاني وإلى شيخ أرشا بنجاري وإلى كل مشايخنا وكل مشايخ وإلى جميع المسلمين والمسلمات شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Pertama kalinya terima kasih kepada Tuan Imam AJK serta hadirin saja ni yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ada belakang. Jadi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnia Allah taala dapat sama-sama kita untuk ambil bahagian di dalam mendalami ke ilmu agama terutamanya lagi bahagian ibadat, ilmu yang berkaitan dengan ibadat yang kita kerjakan setiap tahun. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala terima ke amal ibadat. Jadi kita ni kita ambil daripada kitab-kitab ahli ulama naqal sajalah. Bukan hok pandai kita sendiri dak ambil naqal pindah daripada karangan Syekh Daud, karangan Syekh Arsyad dan serta kitab-kitab Arab yang lain, I'anatul Talibin dan yang lainnya. Tujuannya apa? Bais benda yang menjadikan kita rasa nak buat ni. Yang pertamanya banyak orang kita buat salah daripada dian dituntut oleh syarak. Tu deh. Yang keduanya bila orang kita saat ni tu dia lebih kepada simple sikit cara pengajian. Ada soal jawab dia tak sangat nak mengaji ada pun ia makanya aku jadi orang panggil kita pelbagai ke sedikit cara dan mana cara ni sendiri telah dilakukan oleh ahli ulama kita dulu. Ni dalam kitab Furu' Masail Syekh Daud pun dia buat cara begini. Cara begini jadi kita saat ni tu ambil daripada kitab-kitab yang lain, Furu' Masail ke kitab-kitab lain, hipung ke di sini. Tujuannya mudah bagi saya sendiri untuk rujuk bila orang tanya masalah. Ada mudah juga untuk bagi kita semua bila ada orang tanya ke masalah, kita boleh tengok selalu sini.
Jadi mukaddimah tu kita tak bacalah kerana kita nak baca 2 malam saja dalam keadaan tak sekadar mana yang kita sempat, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala memudahkan. Muka surat ni tu, qala al-musannifu rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Pada berkenaan dengan soal jawab berkaitan dengan kurban. Soalan pertama, apakah dalil bagi pelaksanaan kurban? Korban yang kita duk buat ni dalil mari mana? Orang lain ni dia tanya dalil belaka, okey. Kadang-kadang tak pada dengan kita pun sebenarnya. Dia sebenarnya dalil-dalil ni ulama. Dia buat sesuatu istinbat hukum, dia ambil dalil. Kemudiannya orang yang mengaji untuk dalam bidang ni, dia nak lebih mendalil, dia kena mengaji bab dalil-dalil, pendalilan ni. Istinbat hukum ulama mari mana? Adapun kita orang awam tak perlu dah. Sebab kalau kita kata dalil ni sahih, dalil ni dhaif, dalil ni hasan pun kita bukan reti. Ada orang kata sahih, sahih juga kita. Orang kata dhaif, dhaif juga. Jadi kita kadang-kadang orang tanya pula, dhaif tu gapo ustaz weh? Tahap setara mana pendalilan dia? Oleh kerana tu kebiasaan ahli ulama, dia tak mari sebutir-sebutir. Tiap-tiap satu hukum dia tak mari. Tujuannya untuk memudahkan kita. Tetapi bila kita masuk pada bidang agama, untuk mendalami lagi bahagian agama, kita kena faham tiap-tiap hukum tadi tu mari mana dalil. Bapa yang ulama jadi berkhilaf tadi tu, barulah ilmu kita tu jadi berkembang. Tapi secara asasnya begini saja. Baik, mana dalil kurban? Dalil daripada firman Allah Taala, fasalli li rabbika wanhar. Kita dok baca sama dah. Tapi kalau orang tanya kita dalil kurban mana? Tak tahu aku. Padahal ayat ada baca sama dah. Inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar. Dah baca dah. Apa maksud dia? Maka solat oleh kamu, yakni solat di sini solat hari raya. Tu ada disebut di dalam tafsir ulama sebut fasalli, hendak solat kamu dengan makna solat hari raya. Fasalli li rabbika, bagi Tuhan kamu, wanhar. Wanhar di sini dengan maksud kata sembelih dengan makna kurban, kerjakanlah kurban. Tu arahan perintah daripada Allah Azza wa Jalla. Mana pula dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dalilnya ma amalu benu Adam yauman nahri min amalin ahabba ila Allah taala min iraqatid dami. Tiadalah amalan hok mana anak ada kerja kepada hari raya kurban ni Tuhan paling kasih. Amalan gapo Tuhan paling kasih? Iaitu dengan cara kita menumpahkan darah yang dengan makna sembelih kurban. Sebab itulah dah kita nak tahu amalan ni lebih tak lebih, cuba kita tengok amalan tu boleh buat sama-sama ke? Di antara kita nak tahu amalan tu lebih, bila amalan tu tertentu bagi tempat, tertentu bagi masa, tertentu bagi orang tertentu. Maka menunjuk kata amalan tu amalan yang lebih. Seperti solat tarawih yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Bulan lain boleh buat ke tak? Tak boleh. Tarawih lah, bukan witir. Ni witir orang tanya juga, tidak Ramadan boleh buat ke ustaz witir? Witir ni memang kena buat tiap-tiap malam sebolehnya. Cuma nak katanya solat tarawih saat itu tak ada pada bulan lain. Itu menunjukkan kata amalan itu amalan lebih. Lepas tu kena pula pada bulan yang lebih Ramadan. Sama jugalah dengan korban kita ni. Korban tak boleh buat hari lain. Hari ni kita nak korban, nak sembelih, nak jamu orang, boleh, pahala boleh, tetapi fadilat tak sama dengan korban pada hari raya korban. Sebab itulah ibadat korban kita ni lagi kita akan sebut binatang lagu mana kita boleh korban. Lagu mana kita nak korban saat ni biar jadi korban. Sebab maaf hamba sebut, kadang-kadang orang kita korban tak jadi awal lagi dah korban. Bapa tak jadi awal lagi dah korban. Sebab cara jual beli pun tak kena dah. Dia ambil duit dalam poket, dia bagi kepada tuan lembu. Bui ke tuan lembu tanpa ada orang panggil berlafaz dengan apa-apa lafaz, maka milik tuan lembu dah lah tu duit tu. Lepas tu lembu mana ada bahagia kita dah. Kita tak ada kata nak beli, kita olah ke dia. Lupa tu olah duit kamu ada. Tak ada apa, masuk poket je lah. Jadi maksudnya jual beli tu tak kena dah. Sepatutnya jual beli tu kita kena berlafaz. Aku beli ke apa?
Ada beli 1 bahagian daripada 7 bahagian lembu tadi. Bapa kena kata gitu? Sebab ada tengah orang dia beli 1 bahagian, ada tengah orang dia beli 2 bahagian. Ada. Lepas tu bapa kata daripada 7 bahagian. Sebab terkadang ada orang bagi lembu 5 bahagian aja, tak cukup orang weh. 5 bahagian saja. Harga mahal sikit. Jadi kita kena witer tentu bahagian saat ni kita nak gapo, nak beli sebahagian pada 7 lembu mana. Lepas tu kalau dalam jual beli kita ngaji bab muamalat ni, gapo dia kena? Kena qobak. Qobak ni ialah alamat bagi pemiliknya. Kita pergi beli pasar, kita beli barang, jual dah, beli dah, tapi kita tak qobak, tu tak ada pemiliknya yang sempurna lagi. Dok ngaji dah kita tidak fiqh. Lepas tu lagu mana cara nak jual belinya? Eret lembu zat ni tanda kita telah qobak. Kalau lembu tu beken sangat kau susah kita nak eret, pindah tali paling tidak. Alamat kata kita tu telah menerima ke pemiliknya satu bahagian daripada lembu tersebut. Orang lain tak buat dah begitu je kata tu cara orang dulu. La ilaha illallah. Apa cara orang dulunya? Jadi syarat orang dulu dengan syarat orang sekarang ni jadi hukum lagu lain ke? Dok. Tak. Tu cara orang dulu hak mengaji. Kalau orang lain ni tak buat, tu cara orang sekarang tak belajar. Tu ya. Dia kata tak ada orang buat mana ustaz? Apa tak buat? Kalau kita belajar bab muamalah, kita faham dah kata kena buat benda tu. Tu, amo buku lalu dah biar apa? Oh jolo ustaz wi. Sebab itulah kata bila kita buat sesuatu benda tidak ikut cara yang dituntut oleh agama kita, oleh pendapat-pendapat a'immah, imam-imam, maka amalan kita saat itu tertolak. Ni wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Apa dia tu? Tiap-tiap orang yang beramal tak ada ilmu, dia korban dah ni tapi tak ada ilmu korban. Orang suruh bagi masjid macam mari. Ni tiap-tiap orang yang beramal tak ada ilmu, amalannya ditolak, dia tidak diterima. Tak payah minta lah esok. Tak ada bahagia korban kita tu. Kalau kata betul pun kebetulan. Ya tak boleh bagi kebetulan ibadat ni. Tak kebetulan tak boleh, ya kena betul. Betul ni dengan makna kita mengaji dulu. Sebab tu ulama kata fardu di atas fardu ialah belajar sebelum kita nak buat ibadat fardu saat ni. Nak semaya, belajar dulu cara semaya lagu mana. Tak ada semaya, tahu apa orang buat gitu juga. Orang cuek juga. Sesat tu tak dipanjang sangat. Tebal lagi ni. Nak ayat kata tak kena banyak dah. Okey kita lah ni. Jadi hadis Nabi SAW sebut tiadalah amalan yang lebih di sisi Allah Taala pada hari raya iaitu dengan korban. Sesungguhnya korban itu lagi akan datang pada hari kiamat dengan sekalian tanduknya. Nanti kita jaga. Lembu yang ada tanduk dengan tak ada tanduk afdal lembu yang ada tanduk. Kalau boleh beli lembu Afrika ni. Lembu Afrika cuba tengok ikut YouTube kau neng tanduk. Tu baru jolo. Lepas tu siapa yang nak sembelih ustaz? Ikutlah. Dia nak ayat kata berbangga kita sesok dengan minat korban kita. Ni tanduk pun tak ada. Lepas tu nak mampu berjalan pun gabung-gabung dengan lembu. Lembu tu buat korban. Malu je lah. Nanti akan datang lembu mana? Warna kadang-kadang kita tak pilih dah lembu. Sepatutnya di dalam ibadat korban tu banyak sangat pahala kita dapat. Di antaranya memilih ke warna lembu mana afdal. Ada kedat boleh baca kitab ni. Jadi dia datang dengan tanduk dengan kuku dia tumpah darah dia di sisi Allah Taala tu lebih dahulu daripada jatuhnya darah tu pada bumi. Maksudnya Tuhan kira selalu amalan kita saat ni tu besar sangat nilai di sisi Allah Ta'ala. Sebab tu kalau lembu kita sembelih, seafdalnya kita saksikan darah yang mengalir tadi serta kita hadir ke dalam hati kita, ya Allah inilah korbanku. Tu hak moleknya. Apakah hukum bagi korban? Sunat muakkad. Apakah bilakah hukum korban menjadi wajib? Manis lagi. Menjadi wajib bila kita nazar.
Seperti lagu mana yang menazar? Seperti dikatanya bagi Allah di atasku bahawa aku perbuat udhiyah. Dia supuh atas nama Allah Ta'ala tu nazar tu dengan ini atau pada hukum nazar. Dia tidak nazar, dia korban ada 3 jenis. Sunat muakkad 1, atau kita makruf dah. Nazar 1, yang ketiga dia panggil hukum bagi nazar. Dia bukan nazar, tapi hukum dia hukum nazar. Apa hukum nazar? Wajib kita sembelih, tak boleh makan sikit rabuk pun daging korban saat ni. Lagu mana? Ni banyak orang kita dah buat. Hukum nazar seperti aku jadikan ini udhiyah. Udhiyah ni maksudnya korban lah. Aku jadikan lembu ni lembu korban. Bahkan manakala berkata seseorang ini udhiyah, maka jadilah wajib dan haralah dia makan daripadanya. Haram dia makan. Contoh kalau ayat lembu, orang tanya awak apa tu? Lembu apa tu? Lembu ni nak buat korban. Dia kata lembu ni nak buat korban. Wajib dah tu. Wajib maksudnya gua dia tak boleh jual dah kau orang esok lembu ni. Nak jual apanya wajib dah dia korban lembu tu. Allah ustaz peliknya. Ada pelik orang ngaji tak pelik. Bila kita tak ngaji pelik muka kita tak ngaji. Kalau orang ngaji tak pelik dah. Dalam kitab fiqh Syafi'i kita belaka dah sebut hukum bagi nazar. Jadi tak boleh nak kata ni lembu korban, tak boleh. Tak. Kenapa? Sebab kita takyin ke tentu ke ini. Kalau kita tak kata ini tu boleh 3 lagi, ada khilaf lagi. Lembu korban. Lembu korban. Boleh kira lagi. Ada lagi. Tapi jelas kita kata ni lembu korban. Tak sebut inilah. Mana ada Kelantan sebut ini lembu korban. Berjuruh orang Kelantan. Dia kata ni lembu korban. Wajib dia korban. Tak boleh dah nak jual beli. Kalau milik dia lah. Kalau tidak milik dia tu suku kira. Milik dia. Kalau sebahagian tu wajib korban. Tak boleh nak makan dah. Pelik dah. Tak pelik ni orang kita sini mengaji belakang ni. Tetapi tiada jadi wajib seperti dikata ketika sembelih. Masa kita sembelih lembu tu kita aduk bismillah Allahumma hadhihi udhiyati fataqabbala minni. Jadi masa sembelih tu kita kata Allahumma hadhihi udhiyati, ya Allah ini udhiyahku, ini lembu korbanku. Kalau gitu jadi nazar juga ustaz? Tak. Sebab apa? Sebab dia panggil tabarruk. Maka tiada jadi udhiyah. Lembu waktu kita korban kita kata ya dengan nama Allah, terjemuh dianya. Ya Allah ini lembu korbanku, maka terimalah daripadaku. Tu tak jadi hukum nazar. Kok jadi hukum nazarnya bila kita duk bawa lembu ke umpama orang tanya lembu apa, kita kata ini lembu korban. Tak boleh dah. Wajib atas kita dah. Jadi kalau hak masa korban kita kata hazihi udhiyati tu tak apa kerana dikosak ke dengan tabarruk. Tabarruk ni ambil berkat dengan lafaz tersebut. Tu amo tulis nota kaki dalam Bahrul Wafi pun ada sebut begitu. Soalan 4, apakah pengertian udhiyah? Udhiyah ni gapo? Korban ni gapo? Udhiyah ni pada bahasa dengan makna binatang hak disembelih pada waktu duha. Kita kata amo nak korban hari ni pagi esok amo nak korban. Kata pagi esok mana raya lagi. Kita kata korban sunat, korban pada bahasa. Nampak dah? Udhiyah pada bahasa tiap-tiap binatang yang disembelih pada waktu duha dia panggil udhiyah. Ni lembu apa ni? Ni lembu udhiyah ni. Dia mau jual lembu udhiyah. Udhiyah pada bahasa. Pada bahasa tiap-tiap pagi kalau ada orang sembelih lembu, itu dipanggil udhiyah. Tetapi pada syaratnya gapo udhiyah ni? Binatang yang disembelih daripada binatang na'am. Binatang hak kita sembelih daripada binatang hak jenis na'am. Ayat itik tak dipanggil na'am tu. Jadi ayat itik tu tak boleh nak korban. Kecuali ada pendapat Ibnu Abbas hak kata boleh korban juga. Tu kita tanggung atas orang-orang hak susah. Orang-orang tak ada duit, 2-3 hari sekali makan. Kita sehari 2-3 kali makan. Lepas tu korban ayam. Tak boleh lah. Sehari 2-3 kali makan. Hak kata pendapat kata ayam itik boleh korban, pendapat Ibnu Abbas tu bagi orang susah tu ambil lah. Kalau tidak tak nak korban sepanjang hidup dia lah. Binatang na'am.
Lembu kubar tu lah. Tengok rokok nombor 3 tamu tak dia nak tengok habis dah dah. Lembu hutan, kedah hutan tak boleh buat korban sebab dia bukan binatang na'am. Bukan binatang na'am. Jadi tak boleh kita nak buat korban. Tengoklah. Jadi amu tak dia nak baca habis tu. Amu ambil biar kita nampak ya. Kepada Allah Ta'ala pada hari Aidil Adha dan hari Tasyrik. Jadi korban ni boleh 4 hari lah. Aku duk geger duk sehari tu duk berebut tu email duk bubuk ustaz lah. Padahal ada 3 hari lagi bolehnya. Jadi 4 hari tu boleh korban berlaku. 4 hari korban. Takbir raya adha kita berapa hari weh? 5 hari. 5 hari ke mana? Start daripada hari Arafah lagi sunat dah takbir raya adha. Peringatan sikit. Tanbihun. Ada ini satu peringatan. Takbir bagi raya adha kita ni hari Jumaat nu akan datang nu ni mulanya hari Khamis lagi hari Arafah. Subuh tu sunat dah takbir sehingga habis ayyamut tasyrik. Hari Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Senin. Habis Senin. Habis mana? Habis di asar. Tapi raya adha ni orang tak senang takbir mana weh? Tak ada aura dia kata. Hari raya Idul Fitri ni jugalah takbir. Hari raya Idul Fitri tak ada takbir muqayyad. Ya ada takbir mursa je. Gapo takbir mursa? Takbir daripada malam raya hingga hari kita semaya raya pagi raya tu. Habis dah. Ada pun Aidil Adha dia ada takbir mursa malam raya tu dia ada takbir muqayyad. Apa takbir muqayyad? Takbir yang mengiringi bagi solat. Maya solat gapo sunat kita takbir lepas pada tu. Sebab tu takbir muqayyad Aidil Adha sunat didahulukan daripada zikir. Sebab takbir muqayyad. Adapun kalau takbir mursa hok malam raya tu sunat kita zikir dulu baru kita takbir. Sebab mursa ni steri. Hok muqayyad ni maksudnya mengiringi solat. Jadi sebelum zikir tu molek takbir dulu. Bukan nak kecek buat takbir raya ni. Cuma kadang-kadang orang kita tak tahu jadi nak beroyak situ sikit. Diambil daripada bahwah, maka dinamakan dengan awal masa yang dikerjakan iaitu duha. Awal waktu kita nak sembelih korban ni ialah waktu duha. Boleh ke tak kita korban kalau tak khutbah dia tidak sembahyang raya? Boleh, tak ada masalah. Tetapi moleknya kita khutbah dulu dia sembahyang raya. Tetapi masuk waktu dia setelah daripada ada qadar masa bagi takbir, ada masa bagi khutbah dan sembahyang raya. Maksudnya tak boleh nak sembelih awal. Biar ada dulu dari masa 10 saat 10 minit 20 minit lepas pada naik matahari tu ada dah masa bagi untuk sembahyang raya dengan khutbah baru boleh sembelih. Kalau sembelih awal tak sah, tak masuk waktu lagi. Lepas tu kalau katakanlah kita tak mari solat raya, kita tak dengar khutbah raya, tak apa, tapi hak moleknya dengar ke khutbah raya dia sembahyang raya dulu. Waktu yang molek. Nanti akan datang. Takut tak ada sebut amoya awal dah. Apakah hukum sunat aini atau kifayah? Adakah wajib padanya atau sunat muakkad? Jadi jawabnya orang panggil hok masalah korban ni orang panggil sunat kifayah. Tu baca sendiri jawapan. Ni hang beri faham dulu. Sunat kifayah lagu mana? Kalau ada dalam keluarga kita 5 orang, seorang hok buat maka terlepas tuntutan. Tuntutan lagu mana? Kalau tak buat makruh. Ada dah seorang buat maka tak makruh orang lain tak buat. Gitu. Supaya doa makanlah. Kalau kita makan setale ramai-ramai, seorang baca doa maka terlepas tuntutan orang lain. Tak makan dengan setan dah. Dah. Tapi kalau semua tak doa suruh makan, semua tu makan dengan setan. Ada hadis weh, cuma orang tua yang kecek gitu. Tak baca bismillah makan dengan setan. Dah, kita bunyi pelik. Tak pelik dah, adalah hadis. Cuma orang tua tak pandai nak ayat qala Rasulullah, tak pandai lah. Kalau dia pandai qala Rasulullah jadi ustaz dah dia nya. Dia tak pandai kecek gitu ya, tapi dia duk mengaji, orang mengajar kata gitu. Hajalah. Dia orang panggil sunat kifayah. Ramai-ramai seorang berdoa padai dah. Ramai-ramai keluarga kita ayah buat padai dah. Tapi pahala boleh ke ayah je lah.
Sebab tu mari soalan, boleh ke dak ayah nak buat ke anak? Jawab kata boleh kalau anak kecil lagi. Dengan syarat guna duit ayah, jangan guna duit anak. Tu lagi akan datang pun begitulah. Kalau guna duit anak, ayah wajib kena ganti. Sunat aini lah, bagaimana sunat aini? Kalau kita seorang sebatang kara, seorang-seorang kita, tak ada waris wara bini, tak ada ayah, tak ada, maka sunat aini. Aini ni maksudnya atas diri kita. Kalau kita tak buat makruh. Supaya kita makan sore-sore lah. Sunat aini ya panggil baca doa. Sebab tu setengah-setengah tu ya baca. Ni dia tak ada tangi. Dia baca doa makan ni kalau boleh kita baca kuat sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Tujuannya apa? Tujuan orang tepi kalau lupa baca doa, dia ingat balik nak baca. Dia sunat dalam kitab kata dikuatkan sedikit baca doa, biar orang lain tu ingat etek nak baca doa. Kalau terlupa, bila kita baca dia boleh baca bismillah ya awal wa akhiran. Maka makan hak dia makan santu, setel luwek balik. Dok setel duk makan sekali dia tu luwek balik bagi hak duk makan sekali. Setel ni kalau dia tak boleh nak makan sekali dengan kita, kalau kata dia tak boleh nak tidur sekali kita, kalau kata dia tak boleh jalan sekali kita, setel ni jalan sekali kita juga kau. Tu bahaya pada hadis gitu. Kita keluar rumah baca doa, ada dalam azkar, atau ada dalam kita amah dah buat tu. Insya-Allah lain kali mungkin boleh daurah tu pula. Amal daripada azkar Imam Nawawi 40 hadis. Biar boleh buat amalan ya. Jadinya bila kita keluar dok baca bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, disebut dalam hadis tu Imam Nawawi dalam azkar tu dia sebut pada riwayat tersebut, setel lain tanya setel tu, lagu mana khabar kamu sekarang? Dia tanya keadaan. Maka hak tu jawab kata tak ada keadaan baiklah. Bapa? Dah sebab hak ni baca doa semua. Tak boleh nak derak setel sat ni. Setel ni kalau nak derak dia lepas juga kita gitulah 3 bulan tak boleh nak derak. Boleh derak. Masya-Allah lah tu setel dengan ayat bui. Jangan wi masa pun setel dengan kita ni. Nak tidur baca doa. Nabi sallallahu alaihi wasallam habis ni buat doa bomo. Nak tiup kan? Hingga disebut pada riwayat kalau Nabi tak mampu nak berdoa, nak tadah nak baca 3 kul ayat kursi, Nabi suruh Sayyidina Aisyah untuk baca sapu pada seluruh tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh batal tidur. Tu masya-Allah. Sedap setel. Dia tidur sedap molek. Cukup dengan kita. Dia tak segi kau lain dah. Makan cukup, tidur cukup, jalan cukup. Nak gapo lagi? Boleh kereta pula. Ibaratnya begitulah keadaan hidup setel kalau orang ni tak ada doa. Baik, selesai situ. Jadi kita sunatnya hukum sunat kifayah kita korban. Adapun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib. Sebab dalilnya mana? Dalilnya umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Aku diperintahkan untuk korban dan sunat bagi kamu. Sunat bagi kamu. Jangan kita buat mari dalam perkataan kita sunat jah. Jangan buat mari sunat jah. Tak. Jangan perkataan sunat jah tu orang panggil iman kita tu lemah. Iman lemah. Bapa cari lembu hak warna ni, bapa tak cari warna putih. Tak ada gapo lah sunat jah tu. Jangan buat mari sunat jah. Menunjukkan iman kita lemah. Bapa kata iman kita lemah? Sebab kita tak ada rasa besar dengan amalan sunat. Maka bimbang-bimbang kita ni akan luput amalan wajib pula. Dah bila kita ambil biasa ke beliah ba'diyah, tak ada suruh gapo. Tinggal pun tak ada gapo. Buat pun tak ada gapo. Jadi hak amalan wajib ni nak akan jadi tertinggal pula. Jadi kita biasa besar amalan sunat ni. Siapakah yang dituntut melakukan udhiyah? Orang yang dituntutkan melakukan udhiyah, yang pertama orang muslim, yang kedua orang tu cerdik, rasyid. Bukan kata dungu bodoh dok. Yang ketiga orang tu merdeka, yang keempat orang yang kuasa. Kuasa di sini dengan makna kata dia memiliki benda hak lebih daripada hari udhiyah. Makan minum dia ada lebih, maka sunat dia buat udhiyah hari tersebut.
Dia harap-harap tu hebui kekuatan kita nak buat udiah. Ni amo pedih pun harap-harap tu hebui kekuatan kita untuk buat udiah. Sebab kerana kira kita ni dituntut buat udiah. Sebab kita semua ni pendek katalah ada belakang lebih daripada makan ni pada hari raya. Kau tak ada? Ada weh. Kebanyakan lah tu purata kita kata. Maka orang yang ada lebih dituntut untuk buat udhiyah. Ni. Bila sampai sini hamba pun peringat selalu. Bab nikah pun gitulah. Ni. Bab nikah pun gitulah. Bapa kata begitulah. Ramai ibu bapa dia jadi salah faham. Salah faham ke mana? Anak ni nak kena ada kerja dulu, nak kena habis mengaji dulu. Salah. Orang hok mikir gini, orang tak reti agama. Oh, sedap ustaz tu ayat orang tak reti agama. Iyalah bersalahan dengan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara benda ni ke sunat jangan duk cepat-cepat. Pamba ni pun tak molek duk cepat-cepat ni. Orang tak ada. Ni tapi tak boleh lah nak pergi cepat lagi banyak dah. Jadi tak sunat kita ajalah ni bersegera cepat gaduh tak sunat. Makruh keadaan gitu. Sebab al-ajalatu minasyaitan. Cepat-cepat gaduh-gaduh ni daripada syaitan. Tapi ada beberapa benda hak dituntut kita cepat. Apa dia? Salah satunya mengkahwinkan anak perempuan. Sunat cepat. Kita buat cepat ke? Tak. Tunggu habis dulu ngaji, tunggu habis you dulu, tunggu boleh kerja dulu, tunggu ada kereta dulu, tunggu masuk kubur dulu. habis tunggu bola tu masuk kubur dah kan. Kalau ada seorang yang ada agama hidup minta anak perempuan kita, tiba-tiba kita tolak, maka kebinasaan atas anak kita. Kita tengok hadis tak percaya. Kebinasaan anak tu kalau orang jauh dak agama, kita tak say dia sebab mungkin dia tak ada kerja ke, mungkin dia tak ada kewangan ke gapo, mungkin dia tak berapa nak semak ke gapo. Tunggu kebinasaan anak sat ni. Tu dah. Patu amo nak ayat gapo? Amo nak ayat masalah orang hok sunat nikah ni siapa? Yang pertama orang yang ada keinginan nak nikah. So yang keduanya orang ada kemampuan. Ni hak orang salah faham. Ni supaya ni ada kemampuan. Nak pergi faham kemampuan lagu mana? Kemampuan pada nikah iaitu dia ada duit, ada belanja untuk bayar mahar. Mahar ni ikutlah 1,000 kau berapa. Jangan pergi mahal betul. Dah nama mahal ustaz, mahal. Jangan. Tak molek duit mahal gitu nyanyi kok ke. Bui hak qada patut saja. Jangan murah lajak jadi orang panggil kuranglah orang panggil maruah sat ni. Bui qada-qada. Ada mahal, ada belanja hari tu dia malam tu. Padai. Tak. Kita nak ukur hak remaja nak nikah anak kita ni, kita kira guana. Awak ada gaji tetap dah ko? Awak simpannya ada berapa? Dalam agama kata sunat nikah. Kita tengok dari kita ya Allah ustaz ayat ni amo mari betul sini ni. Hak sunatnya bila ada kemampuan. Lagu mana kemampuan? Dia boleh beri mahar untuk perkahwinan dan dia ada kemampuan untuk nak sara diri dia dan isteri dia anak kita ni pada hari dia malam tu. Hak esok lagu mana? Oh, kalau awak kira begitu, tanya pula hak tahun depan. Ada duit ke tak? Tanya pula 10 tahun akan datang. Kalau dah ada anak ni nak pegang ke tak? Jangan awak kira begitu. Tak, jangan awak kira begitu. Sebab tu masalah kafaah. Oh, ustaz ni nak kecik bab nikah pula. Naik betul ni dah. Masalah nikah ni ke? Ni amu betul selalu ni kebetulan nak mari. Jaga juga amu nak hura gini weh. Kebetulan yang mari tak tahu lah ni ada dia nak menikah ke mana kali ni. Jadi masalah kafaah kufu dalam kitab fiqh sebut tak ada nilai pada harta. Bukan kata hak ni kena harta juga tak. Bukan masalah kufu. Kalau tak ada harta pun kira kafaah juga. Sebab duit ni dia mari banyak dan dia mari kurang. Dia mari naik turun gitu. Ada orang sebelum PKP dia banyak duit, ada orang lepas PKP tak ada duit. Ada orang sebelum PKP tak ada duit, lepas pada PKP banyak duit. Sesat situ boh. Yang ketujuh, apakah hukum jika tidak mengerjakan udhiyah? Jawabnya makruh. Benda tu tak sukalah. So keluarga tak ada seorang pun buat udhiyah.
Ni. Dan apabila dikerjakan seorang daripada mereka keluarga saat ni, maka lepaslah tuntutannya hak lain, tetapi pahala tertentu bagi yang mengerjakan saja. Ayah je lah boleh kalau ayah buat. Kalau mak buat tahun tu, mak je lah boleh pahala. Cuma orang lain tak jadi makruh dengan tak buat. Soal 8. Apakah hukum seseorang yang berkata ini udhiyah, adakah jadi hukum nazar? Ini sikit huraya deh. Jawabnya, kalau dia kata ni udhiyah, ini korbanku, dia tak jadi nazar, tetapi lazimlah udhiyah. Maksudnya jadi sembelih wajib juga. Dia tak panggil nazar, tapi dia panggil hukum bagi nazar. Bila orang tanya lembu apa tu? Ini lembu korban, ini lembu udhiyah, maka lazim atas dia tu untuk korban. Tak boleh jual, tak boleh makan. Kena wi belaka kok ke. Ni. Dan haram atasnya memakannya. Bukan dia saja haram, anak beranak hok tanggungnya dia tu pun haram belaka makan. Tak boleh makan. Anak dia, bini dia tak boleh makan. Sebab tu orang panggil hukum wajib korban tu. Tiada diterima katanya aku maksudnya dengan korban sunat. Khilaf bagi kata ulama mutaakhirin. Apa hal lagu mana weh? Gini. Orang tanya lembu gapo tu? Dia kata ini lembu korban. Lepas tu dia pun tarik semula. Dia kata korban sunat. Nampak tak? Lembu gapo tu? Ini lembu korban wajib dah. Lepas tu dia poyak semula. Korban sunat. Kalau hak jenis gitu khilaf ulama. Setengah kata wajib juga korban, setengah kata tak wajib. Sebab tu amo tanya tu, ni khilaf bagi kata ulama mutaakhirin. Sebab ada kata tak jadi wajib. Sebab dia tarik semula. Tak boleh rujuk dalam kitab Kashful Lisan. Boleh tanda situ tu. Tanda situ kata rujuk pada Kashful Lisan. Baik. Jika dia berkata aku jadikan kambing ini udhiyah, atau bagi Allah di atasku bahawa aku udhiyah dengan binatang ini, maka wajiblah disembelihkannya. Binatang tadi wajib dia sembelih, tak boleh makan, tak boleh jual. Boleh nak jual kau esoknya. Susah juga Ustaz weh nak buat dah. Tu kata tu, kita nak buat benda sesuatu benda ni biar kita ada landasan dengan syarak, barulah tak keluar daripada agama. Sebab agama ni keadaan hidup kita sepanjang waktu. Hukum ada semua berkait dengan kita. Kita duduk atas masjid, kita duduk luar masjid, kita duduk kedai kopi, kita duduk di tandah, kita dengan retina kita dengan gini-gini, ada hukum berlaku. Sebab tu kita nak suruh sangat. Tok imam ke masjid, semualah kita ni nak suruh kata gapo, nak suruh pakak mengaji faham hukum. Kita nak nego gapo hukum dia? Okey, nego gini harus, nego ni haram. Dah tahu dah haramnya dah nego lah. Apa? Lepas tu kita nak akad jual beli lagu mana? Ada riba tak ada riba? Benda semua tu kita kena buat kira. Tambah-tambah lah ni kan dia ada apa ni? Gold card tu, kad emas ke gapo kan? Kok mana kadang-kadang duit dalam bank kita tak ada pun. Tapi kita share gitu, lepas bagi saat ni. Macam-macam keadaan model sekarang ni, lagilah kita kena faham. Aku nak guna benda ni harus tak harus Hagi tanya Tok Guru, Ustaz saya nak guna ni, Ustaz kata apa dia tu? Kita kena terang gini. Maka dia pun tengok dengan hukum hak dia faham kok agama ni harus, maka harus. Ni kau nak bedah orang gapo, ada hukum tu, bukan mudah-mudah bedah tu. Tak boleh. Kalau katalah banyak peratus pada tak boleh bahaya sekadar mengajilah, tak boleh nak bedah. Tak boleh bedah. Tak tahulah, mungkin ada khilaf lah kot. Sebab demo dia ditanya ahli waris dulu, we izin bedah juga. Sebab bedah-bedah ni kita belah per orang. Dah tahu dah peratus banyak kepada bahaya. 99% bahaya. 100% yang nak selamat. Tak apalah, harap-harap boleh. Harap gapo 100%? 100% harap. Baik biar kita bedah sana. Tu bagi hamba duk mengaji faham gitulah. Tak tahulah, mungkin ada bahasa khilaf ke moga muasarah ni luah ke. Tapi bagi hamba sendiri, hamba lebih pada hak tu. Dah 100% dah nak hak selamat. 99% tak selamat. Kalau tak bedah, tak bedah mungkin 50-50.
Gak 100 dengan 50 ni. Hok mana banyak peratus selamat. Oh, dah. Benda juga usaha kat mana gitu. Ni. Jadi maksudnya nak ayat kata tiap-tiap benda biar kita reti hukum. Baik, katakanlah ada ulama ustaz kata benar, tak apa selekeh. Hak tasinya dalam keadaan kita tak tahu hukum benda orang ni boleh tak boleh. Yang penting kita tahu, mengikut pada undang-undang, bui ke waris izin maka boleh. Kalau terbunuh pun tak apa dah kita. Ya kena tengok hak agama katalah. Agama benar tak benar. Ni. Berkata seorang, jika aku memilih kambing itu, ni deh, ada sikit lagi ni. Dia kata, jika aku memiliki kambing itu, lapas itu deh kalau boleh cari, maka bagi Allah atasku bahawa aku akan membuat korban. Dia kata gitu. Adakah mesti atas dia untuk korban? Jawab, tiada jadi nazar jika dia memilikinya kemudiannya. Gini deh, ada seekor kambing bukan milik dia lagi. Dia kata, kalau aku milik ke kambing ni, atasku untuk korban. Dah nampak. Dia hok kata jadi wajib korban tu kalau hok milik kita. Ni ilmu korban, hok milik kita dah, wajib. Tapi kalau dia kata, kalau aku milik ke kambing itu, atas aku untuk korban, tak wajib. Tak wajib. Tengok deh. Berbeza pula dengan masalah jika dia berkata, jika aku milik akal kambing, tak ada lafaz itu, umum tu. Kalau aku ada kambing, maka bagi Allah atasku membuat korban. Hak ni wajib korban. Nampak dah? Saat ni dia kata, kalau aku beli kambing tu, wajib atas aku untuk korban. Lepas tu dia apa beli? Kena sembelih ke tak? Tak perlu. Ikut dia lah nak sembelih tak sembelih. Maknanya kata tak wajib. Tapi kalau dia duduk saja, dia kata, kalau aku memilih akal kambing, umum, tak ayat kami mana-mana. Bagi Allah atasku aku perbuat korban. Maka tiba-tiba satu hari dia ada duit lebih, dia pergi beli kambing. Ikutlah kami mana-mana. Wajib dia kena korban kami tadi. Dia jadi nazar. Ada ke tak tu tu nak ayat kata tu, tipis-tipis ya kambing itu dengan kata kambing saja. Allah lapah itu saja. Kalau kata kambing itu, kalau aku milik, tak jadi, tak wajib korban. Kalau aku milik akal kambing, bagi Allah tu lapah tu, lapah dia wajib atas dia. Bagi aku atas aku untuk korban, maka wajib dia korban akal kambing. Kalau dia beli kambing lepas pada tu. Kalau nak jimat duit kak, jangan belilah. Jangan beli, tak wajib korban dah. Ni dia jadi lapah nak azan. Boleh pergi email dia ada. Pukul 9 boleh. Pukul 9 boleh. Sikit lagi ni. Adakah makruh orang yang hendak berbuat korban itu memotong? Ni lagi ni. Esok hari Jumaat ni berapa Zulhijjah ada kita ni? Belum. Dua Zulhijjah ni. Esok Jumaat sunat kita kerak kuku, kerak misal, naik kuting, bahagia-bahagia hak lebih-lebih dah ni. Sedekah kita korban tahun ni. Dia korban ni makruh kita kerak kuku awal Zulhijjah. Siapalah kita korban? Makruh kerak daripada awal Zulhijjah. Siapa kita korban? Makruh. Apa yang mau gitu mau nepik nak ustaz, relax lah ustaz. Sebab ada orang tanya pensyarah. Doktor, betulkah orang kata tak boleh kerak kuku kalau kita korban tahun ni? Doktor tu kata mengaru. Terkejut ama dengar. Allah, orang kampung ngerti hak ni doktor dah. Bukan doktor haiwan ni dah. Doktor bukan doktor sakit puan ni. Doktor kok bahagia agama dah ni. Ama tak boleh ayat lah siapa ni nak ayat kata gitu. Allah kejut kata la haula quwwata illa billah. Apa jadi gini? Mengarut kat mananya? Ada hadis. Riwayat Muslim tu. Bila kamu melihat hilal bagi Zulhijjah, maka tehelah daripada kerak kuku, kerak rambut kau berapa jikalau kamu korban pada tahun tersebut. Tu kata susah juga kalau tak dengar kitab dekat macam-macam orang sebut. Tak ada. Jadi macam-macam masuk agama kita. Baik, sekarang ni masalah hari Jumaat dan 10 hari bulan Zulhijjah, dia tu buat ihram. Tak apalah, kok 10 Zulhijjah kok pergi haji tu tak apalah sebab tak berlaku tahun ni.
Tapi nak ayat katanya lagu mana boleh kerak ya kerak. Tiada makruh orang yang berkehendak ihram dan hadis Jumaat memotong kuku serta bulunya. Bukan bulu kuku, bulu seorang. Nyo dome tu. Ada kuku mana ada bulu? Bulu seorang mana? Misal kau ari-ari kau ketiak kau. Kalau tiak sunat cabut, kalau misal gak sunat kita gunting andam sikit. Kalau hok ari-ari gak sunat kita cukup bagi lelaki, dia sunat cabut bagi orang perempuan. Kena tahu lah kau ni. Ada. Jadi tak apa esok ni nak kerak, nak cukup, nak gunting boleh. Manakala sunat menyimpannya bagi mereka yang lain daripada keduanya. Kedua, hok kerja ke ihram saat ni, dia hok nak pergi Jumaat. Apa dah? Gitu. Adakah makruh bagi ahli keluarga yang lain memotong kuku? Sekarang ni ayah nak buat korban tahun ni. Anak beranak lain boleh ke tak kerak kuku? Jawab kata boleh. Sebab dia tidak korban pun tahun ni. Hok korban saja tak boleh kerak. Tak boleh pun makruh. Tidak apa haram. Adakah tegahan makruh tersebut hingga tamat sekalian hari tasyrik? Ayah saat ni tu kalau kata nak korban tahun ni, tak boleh kerak kuku tu hingga 13 Zulhijjah ke? Jawab kata tidak sampai 13. Siapa dia korban? Jadi kalau 10 Zulhijjah dia korban, maka lepas pada korban boleh dah dia untuk kerak ke kuku. Sah. Sunat bagi lelaki menyembelih sendirinya jika dia pandai menyembelih. Orang jatuh. Ada pun orang buta wakil kepada orang lain. Amat tak baca hati tu, rasa tak berlaku. Apakah hukum mewakilkan menyembelih kepada kafir kitabi atau kanak-kanak? Makruh hukum dia. Kafir kitabi ni bukan kafir hok semua berhala nak. Kafir kitabi ni maksudnya hok daripada kitab Injil, Taurat, hok asal. Orang panggil kafir kitabi. Bukan kata sembelih dia saja, bahkan berkahwin dengan dia pun boleh. Tapi pendek kata lah ni tak ada manalah kafir kitabi tu. Sebab tu dalam mazhab kita Syafi'i tak wajib baca bismillah masa sembelih. Sunat baca bismillah. Mazhab lain kena baca bismillah. Bapa kata mazhab Syafi'i tak sunat baca bismillah? Sebab hadis kau dalil hok suruh kata jangan makan ni hok tak baca bismillah tu. Yang pertama kalau dia baca menggunakan nama berhala, hok tu tak boleh. Maksud kata tak membaca bismillah, tak membaca nama Allah, maksudnya dia mau duduk baca nama berhala lain. Tak boleh. Yang keduanya bapa kata tak baca bismillah sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan kita makan sembelihan daripada kafir kitabi. Sedangkan kafir kitabi ni terkadang dan kebanyakannya tak baca bismillah pun masuk sembelih. Tapi Nabi izinkan juga kita makan. Menunjukkan bismillah tak wajib, sunat saja. Apakah perkara yang sunat lakukan mereka yang menyembelih? Di sunat mereka hendak menyembelih itu dia menghadirkan hati kebesaran Allah Ta'ala, memberikan nikmat korban. Awak mari dalam hati nak rasa syukur. Berapakah umur ni rasa tahu belaka dah. Adakah madai hukum korban bagi binatang telah bersaling gigi tetapi belum cukup umur? Sini ada khilaf ulama. Dalam i'anah sebut tidak memadai. Kalau dia bersaling dah gigi tetapi tak cukup umur lagi. Kambing tak sampai setahun lebih lagi. Tak berumur 2 tahun lebih lagi. Kalau orang panggil lembu, unta tak lebih pada 5 tahun lagi, tak boleh. Walaupun dia bersaling gigi dah. Tapi setengah ulama kata boleh dah. Sebab dia saling gigi dah. Di syarat sah korban itu binatang yang tiada aib. Apakah hukum jika berlaku aib pada binatang ketika itu direbahkan baik? Katakanlah ada kita beli dah lembu, tiba-tiba masa kita rebah lembu tu patah kaki lembu. Katakanlah dok nyo buat lagu mana jadi patah kaki lembu. Sah ke tak sembelih kita? Tu tengok. Jika berlaku aib sebelum lagi disembelih maka tidak sah sembelih. Tak sah. Tak sah. Patu rugilah tak jadi udiah. Moga tak sah. Sembelih sah tak jadi udiah. Kalau kata patah kau guano tiba-tiba lembu sat ni kecek kira semula kata lembu. Kecek kira dia. Dah kita beli, dah milik kita dah. Kita jual balik ke dia. Tak, kalau kata memang kecuali kita tolak murah. Katakanlah tolak murah. Lepas tu beli lembu lain. Jadi lembu kalau kita jual ke dia boleh sembelih, dia jual daging. Moga dia bukan nak udhiyah. Patah kaki pun tak apa, nak jual biasa. Kita ni nak buat udhiyah. Kecek kira molek dengan dia.
Tu cara di antaranya. Jadi kita kena cermat. Lembu tu jangan jadi ada aib sebelum pada sembelih. Kalau ada aib sebelum pada sembelih, jadi tak jadi kudiah kita. Apakah hukum jika kita dia iltizam bagi dirinya menyembelih binatang kok ada aib? Kalau kita kata lembu tu aku nak sembelih lembu kita tu, maka wajib, tetapi tak jadi udhiyah. Sebab bila ada aib dia tak jadi udhiyah. Gitu ya deh. Apakah hukum jika ia berkata telah aku jadikan ini udhiyah? Jadi nazar. Atau dia bernazar udhiyah. Muka soalan satu, adakah dikira aib jika tiada setengah gigi? Lembu tak ada setengah gigi. Rongok sikit gigi dia. Kira aib ke? Tiadalah dinamakan aib yang menegah kisah. Tak apa. Tak apa. Baik, apakah yang menegah sah kurban? Yang pertama, binatang yang buta sebelah mata. Tengok molek lah. Masa kita nak jual beli tu tengok. Binatang tu jangan buta. Yang kedua, binatang tu jangan sakit. Yang ketiga, jangan ada tempang. Ada kaki jalan lambat. Lagu mana tempang ni? Dobik bagi tempangnya. Kalau sekawan lembu, hak lain pak depan dia duduk belakang lagi. Duduk berjalan. Tu tempang dah tu. Binatang kelajak tak boleh. Binatang kudih tak boleh. Buat akikah pun tak boleh. Lagi ke datang buat akikah. Tak apalah. Binatang yang dungu, yang tiada dapat mencari makanan sendiri, tak boleh. Dia tak pandai cari makan. Yang ketujuh, binatang yang patah kaki. Yang ke-8, binatang yang bunting, tak boleh. Lembu bunting tak boleh sembelih. Buat udhiyah lembu bunting. Lepas tu kita ni ada bunting ni. Setengah ulama Ibnu Rif'ah kata memadai lembu hok bunting. Sebab tu lembu jateng, lembu tina ni mana molek kita sembelih. Molek sembelih lembu jateng daripada lembu tina. Tu pun tengok dalam ni. Muka surat apa tu. Tu pun tengok kalau lembu jateng tu jenis tak suka bapuk. Kalau lembu jateng tu jenis duk bapuk semua, duk sodok hok tina semua, tak molek juga. Nak cari hak afdal ni, bo nak soh rasa soh belaka dah lembu tu, nak cari hak afdal. Besar situ. Lepas tu soal lagi hak masalah lembu, hak tindih ni. Dak kita nak harga. Jadi dalam kitabnya dia kata kalau tak hilang sedikit daripada daging dia, bluebell, tak hilang sedikit pun daripada daging dia, maka sah. Sah dalam mazhab kita Syafi'i. Tapi kalau kata kita tebuk ketah tu, hilang daging telinga sat ni, maka tak sah dalam mazhab Syafi'i. Mazhab lain sah. Kemudiannya kita tanya ahli khibrah. Ahli khibrah ni enggak ahli pakar bab lembu ni lah, sahabat kita. Dia kata hok duk buat tanda sini ni, dia katanya tak hilang daging. Hamba pun kejut juga. Dia kata serupa kita buat apa nama ni? Gapo dak kuih tu? Donat. Donat tu kan dia gini besar ni. Lepas tu kita buat lubang. Kita bukan tebuk perilai, cuma kita alih ke sikit. Amo kata ada juga hok jangan ni buat gitu ni donat sana. Ataupun serupa paku dia kata. Dia nak pergi kamu, muka kamu tak pergi. Tak pergi bak lembu ni. Dia kata apa paku ni, bila kita paku, hilang kodok orang panggil kayu sat ni. Dia tak hilang, dia jadi kohop padak gitu. Kalau betul lah serupa dia ya, maka lembu tu sah pada mazhab kita Syafi'i. Tapi hang duk mikir lagu mana cara dia buat. Tiba-tiba hang duk terbayar kepada hok tino-tino hok jenis duduk Afrika kan, ada dari setengah gambar kan besar gitu. Hang kata mungkin gini juga kali cara dia nya. Dia buat lagu mana tak tahu, tapi telinga tu tak hilang sedikit pun isi. Maka lembu tu boleh. Hang duk pahal dulu, dia tebuk supaya tebuk ketah tu. Kalau tebuk ketah gitu memang tak sah lah, sebab hilang sedikit daripada daging. Walaupun daging telinga, tapi dah bila kata gitu, maka sah dah lah. Ni hang nak agak bawe. Nak hukum tu kena tanya ahli khibrah dia. Ahli pakar dari lembu sat ni. Hilang ke tak hilang? Dia kata tak hilang, beres. Sah. Dulu amak kata tak sah. Muka apa tebuk gini. Wallah alam.
Ni. Baik selesai situ. Lepas tu lembu tengok muka surat 30 tu. Lembu warna lembu. Warna binatang muka surat 18. Soalan 30. Warna hak moleknya putih, lepas tu kuning, lepas tu kelabu, merah, putih campur hitam. Lepas tu hitam. Hitam ni kalau boleh lembu hak last sekali dah. Kalau boleh cari lembu-lembu hak cerah. Cari lembu-lembu hak cerah. Putih, hak tu molek lagi. Tapi biar tubuh lah. Lembu hak tubuh ni, tengoklah mana dah soalan tu. Lembu hak tubuh seekor lebih afdal daripada 2 ekor lembu hak kurang tubuh. Kita nak korban tahun ni ada 2 ekor lembu kurang tubuh. Tak tubuh mana? Ada cukup syarat dah tapi tak tubuh mana. Seekor lembu lagi tubuh besar. Lembu buffalo kau ikut amor sebut dah. No, tubuh besar. Hak tu lebih afdal sembelih seekor daripada 2 ekor. Lebih afdal. Hak seekor ni daripada 2 ekor tadi. Pada situ dulu untuk Malaysia pula. Kalau ada soalan so 2 so soalan seminit. Ada ambil seminit ada. Hak soalan jepuk mah ke? Ni. Hak soalan berapa umur utuh lembu tu boleh. Ada soalan lain ke tak? Ada ni. Kalau tak ada amat tutup dululah. Insya-Allah kita sambung pada Malaysia pula. Wallahu a'lam. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa 'ala وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلم التأويل واجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من أوليائك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.